بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kembali perbahasan tafsir surah Yunus yang pada pertemuan yang lepas kita telah menghabiskan penafsiran bagi ayat yang ke-15, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung dua lagi ayat, yaitu merujuk surah Yunus ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum 'umran min qablih afala ta'qilun. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Surah Yunus ayat 16 dan ayat 17. Ayat yang ke-16, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Lau sya'allahu, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, ma talautuhu alaikum, nescaya aku tidak akan membacakan kepada kamu, yakni membacakan ayat-ayat Allah, wahyu daripada Allah kepada kamu, wala adrakum bih, dan Allah tidak pula akan memberitakan ataupun memberitahu tentang Al-Quran itu kepada kamu. Faqad labistu fikum umran min qablihi, dan sesungguhnya aku telah tinggal bersama dengan kamu sebelum ini untuk beberapa tempoh lamanya. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memikirkan hal tersebut? Baik, kita tafsirkan ayat yang ke-16 dahulu. Qul,
Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjawab balik persoalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata lagu mana? Lau sya'allahu, jikalau Allah menghendaki, ma talautuhu alaikum, jika Allah menghendaki, nescaya aku tidak akan membacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada kamu. Wala adrakum bih, dan Allah tidak pula akan memberitahu ataupun memberitakan ayat-ayat ini kepada kamu. Maksud sebenar yang dikehendaki di dalam ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, maksudnya ialah sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia tidak akan mengutuskan aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang rasul yang datang untuk mengajak, yang datang untuk menyeru dan mendakwahkan ayat-ayat Al-Quran ini kepada kamu. Dan tidak pula aku datang untuk mengajari kamu tentang Allah, mengajari kamu tentang agama Islam dan syariat daripada Allah. Kalau Allah nak, nescaya aku tidak akan membacakan ayat-ayat ini. Itu perkataan dia. Dan Allah pula tidak akan memberitakan ataupun membacakan ayat ni pada kamu. Tapi maksud yang dikehendaki adalah sebaliknya. Kalau Allah nak, Allah tak akan jadikan aku ni sebagai seorang Nabi. Allah tak akan lantik aku ni sebagai seorang Rasul yang datang untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran ni pada kamu. Aku datang untuk memberikan pengenalan yang sebenar, tauhid yang lurus kepada kamu. Mengajar mengenai hukum hakam, perintah dan larangan serta syariat Allah. Jadi yang dikehendaki sebenar ialah apa yang disebut sebagai kehendak Allah itu adalah qada yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat dielakkan. Apa yang menjadi kehendak Allah pasti akan terjadi dan akan dijadikan. Ayat ni nampak sedikit dia jadi, kita panggil apa? Berbolak-balik. Yang Nabi nak sebenar ialah nak bagi tahu, aku ni sebenarnya adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi kehendak Allah menjadikan wahyunya, menjadikan kitabnya, yakni Al-Quran ini untuk disampaikan kepada kita semua. Itu dah menjadi kehendak dan ketetapan daripada Allah. Dia nak kitab ni sampai kepada kita, dibacakan kepada kita, didakwahkan kepada kita. Jadi untuk hal tersebut juga menjadi kehendak Allah untuk melantik ataupun mengangkat seseorang yang menjadi pilihan Allah sebagai nabinya, sebagai rasulnya, yang berperanan, yang beramanah ataupun yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kehendak Allah yang pertama tadi. Apa yang Allah nak? Allah nak menurunkan wahyunya, Allah nak menurunkan firman-Nya. Tetapi penurunan tersebut tidaklah secara langsung daripada Allah, tapi Allah angkat seorang Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah ayat tu datang, kalaulah kehendak Allah, kalau Allah menghendaki, nescaya Allah tak akan angkat aku ni jadi Nabi, dan aku tak akan bacakan Al-Quran ni pada kamu.
Tapi bila tu dah jadi kehendak dan ketetapan daripada Allah dan atas perlantikan aku sebagai Nabi dan Rasulnya, maka menjadi amanah dan tanggungjawab aku untuk menyampaikan hal tersebut pada kamu. Kalau dia tak lantik aku, kalau dia tak suruh aku bacakan, nescaya aku tak akan buat pun benda tu. Aku tak akan jumpa kamu, aku tak akan seru kamu, aku tak akan ajak kamu, aku tak akan ajar pun kamu. Tapi kehendak Allah adalah demikian. Sebab tu aku datang bertemu dengan kamu, berdepan dengan kamu dan menyampaikan hal ini kepada kamu. Baik. Inilah apabila kita melihat, itulah ketetapan Allah yang sebenar. Dan ketetapan Allah juga nakkan Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita semua, kepada keseluruhan manusia. Itu juga kehendak Allah. Jadi bila Allah menurunkan wahyu ni, Allah nakkan kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan kehidupan kita dalam kita menjalani setiap aturan-aturan agama, hukum hakam agama, perintah-perintah dan larangan agama berpandukan kepada wahyu yang diturunkan menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni jelas bagi kita. Baik. Wala adrakum bih. Dan apabila kita membahaskan tentang benda ni, dia ada perkataan adra di situ. Perkataan adra. Perkataan adra ini berasal, datang daripada kalimah daraitu syai'. Daraitu syai'. Apa makna daraitu syai'? Daraitu syai' bermaksud aku telah mengetahui. Aku telah mengetahui. Ataupun ada sesetengahnya menyebut adraniyallahu bih. Adraniyallahu bih, Allah memberikan kefahaman kepada aku, Allah memberitakan kepada aku, Allah memberitahu kepada aku. Tu makna dari kalimah adra. Dan ada juga ulama yang menyebut adra ni datang daripada kalimah dara, daraya, yang bermaksud seseorang itu mengetahui berdasarkan tanda dia. Sebagai contoh, apabila kita melihat kepulan asap yang berkepul-kepul, yang berkobar-kobar, itu menandakan bahawa asap tersebut datang daripada sumber yang dinamakan sebagai api. Walaupun kita tak nampak api tu terlindung pada awalnya daripada kita, tapi bila kita melihat kepada tanda tu, kita dapat mengetahui sesuatu. Nampak berkepul-kepul atas atap rumah, asap tu, maksudnya takkan asap tu datang saja-saja, tapi dah ada sumber api yang kita masih belum nampak. Itu contoh yang sederhana daripada kalimah dara. Kita mengetahui sesuatu berdasarkan tanda yang ada pada dia. Baik, kalimah ad-dirayah sebagai contoh. Kalimah ad-dirayah, Imam Qurtubi sebut bimakna al-khatal. Al-khatal ni penipuan. Ada juga makna ad-dirayah ni penipuan. Seperti mana kalau kita ungkapkan daraitu rajulu, aku telah menipu seseorang. Sebab itu tidak layak sama sekali, tidak dibenarkan dan tidak patut sama sekali kalimah ad-dari, alif lam da alif raya, untuk dinisbahkan kepada Allah, kerana tidak bertepatan, tidak bersesuaian dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tu ialah tentang apa? Tentang kita panggil nahu daripada kalimah adrakum tadi. Tetapi dari sudut ilmu qiraat, Imam Qurtubi bawa dalam tafsir dia bahawa Imam Ibnu Katsir bentuk bacaan dia pada ayat tersebut berbeza. Contoh ayat yang kita baca ni, wala adrakum bih. Tapi cara bacaan Imam Ibnu Katsir,
wala adrakum bih. Dia tak baca panjang. Jadi apa yang hilang di situ? Yang hilang ialah huruf alif. Huruf alif di antara huruf lam dengan huruf hamzah tu. Jadi kalau ada huruf alif macam biasa hak merah tu kita baca panjang kan? Wala adrakum. Dia hilangkan alif di antara lam dengan hamzah, jadi dia baca wala adrakum bih. Itu bacaan Imam Ibnu Katsir. Kalau dibacakan dengan bacaan demikian, yakni wala adrakum bih, bermakna jika Allah menghendaki, nescaya dia akan memberitakan ataupun membacakan kepada kamu ayat ini secara terus ataupun secara langsung, tanpa aku ini ditugaskan sebagai rasulnya untuk menyampaikan kepada kamu. Maksudnya Allah baca terus pada kamu, Allah beritakan terus pada kamu, tanpa perlu aku ni dia lantik jadi nabi, dia lantik jadi rasul untuk menyampaikan pada kamu. Kalau kita mengambil pendekatan daripada kaedah bacaan tadi, seolah-olah kalau mereka ni nak dengar Al-Quran, mereka nak dengar wahyu-wahyu daripada Allah, mereka tak mau Nabi Muhammad menjadi wasilah, Nabi Muhammad menjadi pengantara di antara mereka. Maksudnya tak payah lantik jadi Nabi, tak payah lantik jadi Rasul, Allah bacakan terus pada mereka. Jadi di sini ada poin yang penting untuk kita cantas, untuk kita tebas. Bila berhadapan supaya mereka menerima ayat-ayat Al-Quran, itulah celoteh mereka. Tak payah mari Nabi lah, tak payah mari perantara lah, tak payah mari wasilah lah. Kalau nak terang, kalau nak baca, kalau nak bagi tahu, terus minta Allah bagi tahu secara langsung. Tetapi perbuatan mereka sebelum ini adalah sebaliknya. Lihat, sewaktu mereka berdoa kepada Allah, sewaktu mereka meminta kepada Allah, sewaktu mereka bermohon kepada Allah, kenapa tidak bermohon secara terus dan langsung pada Allah? Ya Allah, aku nak minta benda ni. Ya Allah, aku nak hajat benda ni. Ya Allah, aku nak pohon benda ni. Patut buat benda yang sama, secara langsung, secara terus. Tapi waktu berdoa kamu buat apa? Kamu jadikan wasilah. Siapa wasilah kamu? Patung-patung berhala. Time nak minta dengan Allah, boleh pula ada wasilah berhala-berhala tadi. Time minta kamu dengar bacaan ayat Quran, tak payah wasilah Nabi lah, tak payah orang tengah lah, tak payah perantaraan lah, nak dengar terus. Nampak tak? Itu kata mereka ni. Kadang-kadang hak mereka minta, mereka cakap tu berlawanan dengan apa yang mereka buat sebelum ni. Time bermohon, nak ada wasilah. Time minta dibacakan, tak mau ada pula benda tu. Patut hantu wasilah ni pun dah kami tak boleh dengar secara terus daripada Allah. Dah Allah mari Nabi Muhammad tu sebagai Nabi, kami dengarlah, kami percayalah, kami terimalah. Okey. Seterusnya, faqad labistu fikum umran min qablih. Dan sesungguhnya aku telah tinggal bersama kamu, bersama kalian untuk beberapa tempoh lamanya sebelum ini, min qablih. Jadi ini juga adalah pernyataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi habaq benda tu pada mereka, baca ayat Quran pun mereka tolak, mereka tak mau dengar, datang macam-macam alasan. Yang terakhir Nabi sebut, kamu tak tahu ke? Kamu tak ingat ke bahawa aku ni yang mendakwahkan kamu akan ayat-ayat Allah ni, dah duduk sekali dengan kamu, dah tinggal sekali dengan kamu untuk tempoh yang begitu lama sebelum daripada ni. Okey, yang dimaksudkan faqad labistu fikum umuran, Imam Qurtubi sebut dia tertakluk kepada dua benda. Pertama ialah tempat, yang kedua ialah waktu. Baik, tempat yang pertama, mereka pernah duduk sekali dengan Nabi. Tempat tu di mana? Tak lain tak bukan di bumi Mekah lah. Nabi pun duduk di Mekah, mereka pun duduk di Mekah. Nabi yang mendakwahkan mereka duduk di Mekah,
mereka yang menerima dakwah daripada Nabi pun duduk di Mekah, bukan tempat lain-lain, bukan kawasan lain-lain, tempat yang sama. Yang kedua, merujuk kepada masa. Paling kurang anggaran yang kita boleh buat ialah kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun tu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Sebelum Nabi mendakwahkan Islam pada mereka, sebelum Nabi membacakan Al-Quran pada mereka, kurang lebih 40 tahun dah. Tempat pun sekali, masa pun lama. Dan mereka cukup mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, syarahan daripada Imam Al-Qurtubi ialah tempoh dan tempat yang sama ini. Kalau kita sebut, ada sebahagian mereka yang lebih berusia, lebih senior daripada Rasulullah yang lahir dulu. Pasti mereka menyaksikan pada waktu itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Muhammad kecil, membesar, remaja, semuanya di hadapan mata mereka, dalam pengetahuan mereka. Dan Nabi ini dikenali di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Bukan Nabi yang klaim, bukan Nabi yang dakwa gelaran tu. Siapa yang bagi? Depa yang bagi. Kamu yang bagi gelaran tu kepada aku, Al-Amin. Apa dia Al-Amin? Yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling benar perkataannya. Kamu letakkan satu tagline, satu labelan tu berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pengalaman kamu. Lihat aku, tengok aku. Kamu tengok dan kamu lihat aku bercakap, tak pernah berbohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Dan aku amanah apabila diberi amanah. Dan aku ni tidak pernah mengkhianati amanah. Aku ni seorang yang jujur. Semua tu berlaku depan mata kamu, aku tak boleh sembunyikan. Aku tak boleh membohongi kamu. Kamu sendiri yang boleh nampak melalui pemerhatian, melalui pengalaman hidup kamu bersamaku. Kamu yang bagi benda tu. Dan yang kedua ialah kamu tahu sejarah hidup aku ni sendiri tak reti membaca dan tak reti menulis. Kamu pun tahu benda tu. Jadi di mana pemikiran kamu bila aku kata bahawa aku ni diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, membacakan ayat-ayat ini pada kamu? Yang mana takkanlah sebelum ni aku nak cakap benda yang betul, benda yang benar, benda yang hak, tiba-tiba sampai umur 40 ni aku ada rasa dalam hati nak bohong kat kamu. Logik ke tak? Aku ni dalam hati ada rasa nak menipu kamu. Aku nak tipu adepa bahawa aku ni utusan Allah. Sebelum ni aku tak pernah buat benda-benda macam tu. Tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Tiba-tiba mari umur ke arah tua ni rasa nak membohongi kamu. Logik ke tak? Kamu kenal kan aku kan? Jadi aku ni nak habaq, Allah lantik aku jadi Rasul. Allah wahyukan kepada aku firman-Nya untuk disampaikan pada kamu. Kalau kamu nak anggap benda ni rekaan-rekaan aku sendiri, aku ciplak mana-mana, aku copy paste mana-mana, ambil kitab mana-mana, sadur ataupun tiru kitab mana-mana, kamu pun tahu aku baca pun tak reti. Apatah lagi aku nak menulis pun tak reti. Kalau kita hari ini nisbah, mungkin kita boleh tipu orang. Kita baca kitab tu, kita baca kitab ni, kita baca kitab tu, lepas tu kita sampaikan secara bukan yang sebenar, secara seleweng, dakwa tu adalah buku kita. Mungkin boleh. Tapi ini kamu tahu aku tak erti baca. Bila tak erti baca, bagaimana aku nak ambil daripada orang lain? Bagaimana aku nak ciplak daripada orang lain? Bagaimana aku nak copy paste daripada orang lain? Baik, ini mengajarkan kita apa? Nampak seolah-olah dalam ayat ni Allah nak menceritakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipertontonkan dan ditonjolkan kepada mereka bagi menguatkan hujah Nabi. Jadi inilah pentingnya benda ni pada kita untuk kita tilik, untuk kita terobos.
supaya kita dalam hidup ini melakukan hal dan benda yang sama. Apa dia? Sentiasa menjadikan diri kita untuk berakhlak dan bersifat mulia sama macam Nabi. Untuk kita ni tiru, untuk berakhlak mulia, untuk bersifat mulia sama macam Nabi. Kerana seolah-olah bila kita ini kehabisan hujah, walaupun kita tu cakap betul, kita cakap benar, kita tak pernah bohong, kita tak pernah tipu, tapi bila orang yang mendengar tu masih lagi menolak, masih lagi melawan, masih lagi membangkang, kita boleh menggunakan hujah sifat-sifat kemuliaan yang ada pada kita. Sebab tu Allah sebut di sini. Sebab tu dia guna, kalaulah aku nak cakap bohong, kamu tak kenal aku. Tengok dia duk cerita. Ni sebab pada kita hari ni lah. Kalau kita nak cakap satu benda, orang kata, betul ke hang ni? Ya ke hang ni? Kalaulah kamu tak percaya, seolah-olah kita ambil pengajaran tu, benda tu. Kalau kamu tak percaya, aku duk kampung ni berapa lama dah sekali dengan hampa semua. Kalau aku nak cakap bohong, kalau aku nak bodek hampa kau nak kata apa, aku duk sini dah dekat 40 tahun dah. Lahir kampung ni, kita berkawan sama-sama 40 tahun, pergi sekolah sama-sama. Kamu pun dah kenal perangai aku macam mana, kalau aku bercakap macam mana, kalau aku berlawak, berseluruh macam mana. Kamu tahu aku tak pernah cakap bohong pun. Kalau bagi amanah semua aku buat. Kalau bagi benda macam ni aku tak pernah menipu, aku tak pernah berkhianat. Aku nak kata apa lagi, nak suruh hampa percaya. Maknanya kita duk cerita balik benda-benda hak orang tu kenal kita. Dan sebab apa kita cerita hak betul pun orang duk main, ya ke hang ni, ya ke hang ni, kita boleh guna hujah tu. Jadi bila guna hujah tu, orang dah kenal kita sebelum ni tak pernah cakap bohong, dia jadi macam dia kan tak pernah cakap bohong, takkan tiba-tiba ni dia nak tipu kita. Tiba-tiba mari baca ayat yang pelik-pelik, ayat kita tak pernah dengar, nak kata dia tu ambil mana-mana, dia pun kitab tak reti baca, nak suruh mereka tu berfikir. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, sentiasa latih dan ajar diri kita bersifat mulia. Kerana dengan sifat yang mulia ni juga boleh mudah untuk menarik kita ni menjadi ikutan orang lain. Bila kita sebagai penceramah atau kita sebagai pendakwah, di samping kita menyampaikan ilmu yang hak, ilmu yang benar, patut perangai kita pun bagus. Tutur kata kita pun elok, kita dengan orang tak ada masalah, dia jadi daya penarik untuk orang mengikuti dakwah kita. Ni kita duk ceramah ayat-ayat Quran, dalam masa yang sama maki orang tu ke, caci orang ni ke, tuduh orang tu, fitnah orang ni. Dia jadi tak sejalan. Jadi untuk tarik orang pun baca ayat Quran, baca hadis, lepas tu dipenuhi dengan cacian, makian, kata orang tu fitnah orang ni. Jadi untuk orang terima tu payah, untuk orang terima tu sukar. Ataupun waktu berceramah ayat-ayat yang baik-baik, tapi berbandingan dengan sifat di luar berbeza. Berbeza. Ayat duduk depan mikrofon manis, ayat duduk depan mikrofon lembut, tapi bila sembang orang di luar, tengking orang tu, bengih orang ni, tak sama pun, sukar untuk menarik orang. Tapi Rasulullah tak ada jalan untuk cari kelemahan tersebut. Tuan-tuan tengoklah, tak ada jalan. Jadi itulah Allah datangkan hal tersebut, afala ta'qilun. Maka dengan demikian, apakah kamu tidak boleh berfikir tentang hal tersebut? Kamu tak boleh fikir ke? Ada lagi ulasan yang ditambah oleh Imam Al-Qurtubi. Kamu pun sebelum ini mengenali aku sebagai seorang yang tidak pernah bermaksiat. Daripada aku kecil sampai aku besar, tak pernah buat maksiat. Pernah satu ketika tu ada kawan Rasulullah kan diajak pergi satu pesta kan. Sampai Allah nak jaga Rasulullah, Rasulullah tu tertidur, tak jadi pergi tempat tu. Nak jaganya. Jadi apatah lagi benda-benda yang lain yang selalu dilakukan oleh kamu tu. Yang waktu kamu bersosial, hidup kamu pada zaman jahiliah. Contoh, suka minum arak. Adakah kamu pernah tengok seorang lelaki yang bernama Muhammad ni minum arak macam kamu? Tak ada kan? Kamu yang suka berzina, kamu pernah tak nampak Muhammad yang kamu kenal ni berzina dengan mana-mana perempuan? Tak ada kan?
Kamu yang suka bertenung nasib ke, yang suka bergaduh, berperang, menumpahkan darah, tanam anak perempuan hidup-hidup, percaya kepada tahyul khurafat, ada tak benda tu semua pada Muhammad yang kamu kenal ni? Tak ada kan? Jadi takkanlah sampai umur 40 aku tidak pernah melakukan hal-hal kemaksiatan tersebut. Kamu duk rasa sampai umur 40 ni rasa aku nak lakukan maksiat tersebut, ataupun aku nak menambah-nambah ataupun mengurangi, menukar-nukar atau menggantikan ayat-ayat Allah yang menjadi amanah dan tanggungjawab padaku. Sebagaimana kita baca sebelum ni duk minta kan, tukar Quran lah, tukar ayat lah. Takkan aku nak buat benda tu? Benda tu mendurhakai dan mengkhianati Allah. Tak nampak lagi? Tak nampak lagi kah? Kamu tak boleh nak berfikir kah? Baik. Pada kalimah afala ta'qilun, cuba tuan-tuan perhatikan. Saya bagi satu gambaran. Adakah patut bagi Nabi Muhammad untuk melakukan demikian dengan meletakkan satu suasana kehidupan baginda yang berbeza sebelum ini kepada satu bentuk kehidupan yang menyusahkan, memayahkan dan memeritkan hidup baginda? Kalau kita nak ambil kira contoh, sebelum ni Rasulullah hidup selesa, tak ada masalah, dikenali orang sebagai seorang yang baik-baik, orang yang soleh, tak pernah buat maksiat, tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu. Benda tu dah jadi kebanggaan dah dalam hidup Rasulullah. Tapi sebab Allah angkat beliau jadi Nabi dan Rasul, dan amanah tanggungjawab untuk menyampaikan Al-Quran ni, corak kehidupan tu berubah. Berubah lagu mana? Demi menyampaikan Al-Quran yang benar, ajaran Islam yang benar, syariat Islam yang benar, golongan-golongan yang selama ini hidup dalam lingkungan Rasulullah mula mencaci baginda. Tohmah dah baginda, label dah baginda, bagi gelaran dah kepada baginda, tuduh macam-macam dah kepada baginda. Kita boleh bayangkan tak keadaan seseorang yang sebelum ini aman, damai, duduk dengan orang kampung, orang duk puji benda yang baik-baik, tiba-tiba bila dia menyampaikan satu benda yang benar, orang duk maki dia, caci maki dia. Bagaimana dia punya keadaan? Stres, tertekan. Waktu aku duduk mula elok-elok selesa, tapi bila aku nak sampaikan benda yang benar ni, Allah suruh aku, Allah perintah aku, orang kata aku macam-macam. Nabi nakkah hidup dalam keadaan tu? Tak mau kalau kira. Siapa nak? Saya pun boleh berhenti berceramah, kata. Baik duduk sebagai sebelum penceramah. Macam mana Nazir? Duduk dengan budak-budak sekolah rendah, ajak alih buata, selesa. Tak ada siapa nak caci, tak ada siapa nak maki, tak ada siapa nak komen FB ke apa. Ni bila aku start ceramah, hatu pang komen, hatu kata ni. Kalau kira sakit kepala dah. Nak tengok komen orang, nak baca komen orang. Tapi nak sampaikan kebenaran, nak sampaikan dakwah, ikut pi lah. Kalau nak kira, macam-macam kita nak rasa, macam-macam kita nak hadap. Kalau nak kira, tak berbaloi Rasulullah nak tukar bentuk kehidupan yang selesa kepada apa yang baginda terima selepas berdakwah. Tapi itulah asam garam dakwah, dia kena ada dua benda. Pertama ialah keberanian, yang kedua ialah kesabaran. Tak semua orang punya dua benda ni. Dari sudut berani ialah berani, mempunyai keberanian untuk menyampaikan benda benar, mempunyai keberanian untuk menyampaikan benda hak. Dia tak takut dengan siapa-siapa, dia tak peduli pada siapa-siapa, kerana apa yang dia sampaikan tu benda benar, aku kena berani menyatakannya. Tapi dia bukan berani saja, dia kena ada sabar. Sebab bila menyatakan benda kebenaran, dia juga akan ditimpa benda yang sama sebagaimana yang menimpa Rasulullah tadi. Ada orang tuduh, ada orang label, ada orang kata, ada orang maki. Itu kena ada kesabaran yang tinggi. Kalau jenis berani saja tapi dalam hati ada taman, apa jadi? Jenis dalam hati ada taman, kata sikit, saya sudah terguris perasaan saya bila orang komen macam tu. Jiwa saya lembut, tak boleh nerima, saya berhentilah berdakwah. Habis cerita. Jadi berani, sabar. Itulah yang perlu ada pada sifat seorang pendakwah. Baik, kalau nak kira memang begitu.
Tapi nak buat macam mana? Kena hadap. Walaupun demikian, apa yang kita boleh lihat ialah, tengok sambungan ayat. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ, siapakah yang terlebih zalim? Siapa yang terlebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kaziba, daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah. Satu jenis manusia yang mengadakan pendustaan terhadap Allah, au kazzaba bi ayatih. Satu lagi jenis manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia ada dua benda yang Allah sebut. Satu mendustakan Allah, satu lagi ialah mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan berjaya, ataupun boleh kita kata sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang yang melakukan dosa. Baik, kalau lihat kepada dua frasa tu, satu mendustakan Allah, yang kedua mendustakan ayat Allah, untuk kita kait dengan apa yang kita tafsirkan sebelum ni. Baik, yang dimaksudkan dengan mendustakan Allah di sini ialah, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ialah tidak ada satu dosa yang lebih besar, kejahatan yang lebih besar, kezaliman yang lebih besar, satu bentuk penganiayaan yang lebih besar, ialah manusia yang melakukan pendustaan terhadap Allah. Yakni, untuk kait dengan hubungan cerita tadi, jenis manusia yang mendakwa-dakwa, jenis manusia yang mengaku-ngaku bahawa dia ni adalah utusan Allah. Tu maksud orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah. Dia ni dakwa, dia mengaku dia utusan Allah. Allah lantik aku jadi nabi, Allah lantik aku jadi rasul. Padahal secara hakikat dan realiti tidak demikian. Dia bohong saja ni isu dia. Dia bohong, tapi dia guna nama siapa untuk tarik keyakinan orang tu? Allah lantik aku, padahal tak. Jadi dia guna berdusta atas nama Allah untuk membenarkan dia ni seorang nabi, untuk habaq dia ni rasul. Sungguh Allah yang lantik aku jadi demikian, padahal tidak demikian. Inilah satu jenis perbuatan yang Allah sebut manusia yang paling zalim, yang paling anaya, yang paling jahat. Bentuk pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu jenis kalau seseorang yang mengaku-ngaku ni, bukan kata orang biasa, orang bodoh pun senang nak detect jenis orang yang mengaku nabi, jenis orang yang mengaku rasul ni. Kerana perbezaan yang cukup jelas. Kalau kita mempelajari tentang nabi-nabi dan rasul dan sejarah orang yang pernah mengaku-ngaku jadi nabi atau rasul sebelum ni, memang mempunyai gaya kehidupan, pertuturan, adab dan akhlak yang cukup berbeza untuk kita nilai. Okey, dan Allah akan menegakkan hujah kepada manusia-manusia seperti ini, sama ada apa yang dia dakwa itu benar ataupun apa yang dia dakwa itu salah. Contoh yang mendakwakan pendakwaan yang benar seperti Nabi Muhammad, Allah juga akan menegakkan hujah atas kebenaran yang dia bawa. Dengan kata lain, Allah akan mendatangkan hujah, dalil dan bantuan daripada Allah untuk membuktikan bahawa Muhammad tu memang benar. Begitu juga hak mengaku salah, Allah akan menegakkan hujah, Allah akan membongkar, Allah akan memboncorkan penipuan dan pendustaan dia yang mengaku jadi nabi atau rasul palsu tu. Ada cara tersendiri daripada Allah untuk bongkarkan dia. Okey. Jadi di sini nak habaq, kalau nabi tak ada masalah, Muhammad tu tak ada masalah sebab dia benar-benar diangkat dan dilantik oleh Allah. Dia datangkan bukti-bukti dan hujah yang jelas. Dia tidak berbohong, dia tidak menipu, dia tidak berdusta atas hal tersebut.
Tapi yang jadi zalim tadi kepada orang yang kita kata mungkin hidup zaman kita. Tiba-tiba mari akulah Rasul baru bagi umat Melayu hari ini. Apa hujah kamu, dalil kamu? Dia marilah merapu dia, meraban dia semua. Ini dalil hujah, aku ni Rasul baru bagi umat Melayu dan sebagainya. Itu pembohongan. Inilah orang yang paling zalim. Kenapa Allah cerita benda ni? Nak kaitkan dengan kebenaran Nabi tadi. Tapi dalam masa yang sama, kalau jenis manusia yang mengaku-ngaku ni, dialah manusia paling zalim. Takkanlah Nabi Muhammad nak buat hal tersebut sehingga nak meletakkan baginda dalam kategori yang menipu tadi. Tak mungkin. Baik. Kalau kita lihat contoh perbezaan ya. Pada zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, kita tengok bagaimana manusia-manusia itu dapat melihat dan menilai Nabi Muhammad. Mereka dapat melihat dan menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam? Seorang rahib besar Yahudi yang berada di Madinah waktu itu. Dia sendiri yang menceritakan bila mana Rasulullah berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Apabila baginda sampai di Madinah, nampak saja rombongan Nabi Muhammad, sebilangan besar orang-orang Yahudi ni berasa cukup tidak senang hati dengan kedatangan baginda. Dan dia sebut, di antara orang yang tak senang hati tu, ramai-ramai termasuk aku sendiri, tak selesa, kurang senang hati dengan kehadiran Nabi Muhammad. Walaupun demikian, apabila aku melihat baginda, aku tengok baginda secara live, secara langsung depan mataku, dapat aku menyimpulkan bahawa melihat kepada wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta atau penipu. Tak sembang lagi dengan Nabi ni, tak cakap lagi ni, tapi tengok perwatakan dan perawakan Nabi ni, dia bercakap macam tu. Bukan jenis muka orang yang menipu atau berdusta. Dan dia sebut perkataan pertama yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad yang dia dengar ialah, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Wahai kesekalian manusia. Ni perkataan yang paling awal dia dengar daripada mulut Rasulullah. Afshus salam, sebarkanlah salam. Dia dengar Nabi sebut, pertama, sebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makanan kepada orang-orang miskin dan orang yang memerlukan. Yang ketiga, wasilul arham, hubungkanlah silaturrahim di antara kamu. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu pada waktu malam sementara manusia lain sedang lena dan lelap di dalam tidur-tidur mereka. Nescaya apa? Tadkhulunal jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan aman dan sejahtera. Ni bukan perkataan biasa-biasa ni. Sebarkan salam, bagi orang makan, hubungkan silaturrahim, solat di waktu malam dalam keadaan orang lain masih lena dan masih tidur, ni bukan perkataan orang biasa-biasa. Mempunyai nilai, value dan harga yang cukup tinggi bagi orang yang pandai menilai seperti dirinya Abdullah bin Salam. Dan kemudian akhirnya, ringkas cerita, masuk Islam ke tak kawan ni? Masuk Islam. Hanya kerana benda tersebut. Begitu juga contoh hujah yang lain. Dulu ada satu delegasi datang menemui Rasulullah yang diketuai oleh Dhammam bin Sa'labah. Dhammam bin Sa'labah ni mengetuai delegasi ni bagi pihak bani beliau, iaitu Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi bila bertemu dengan Rasulullah, Dhammam bin Sa'labah ni tanya beberapa persoalan. Soalan pertama dia tanya, wahai Muhammad, siapakah yang meninggikan langit ini? Tu soalan dia pada Nabi.
Wahai Muhammad, siapakah yang meninggikan langit ini? Jawapan sederhana daripada Rasulullah, Allah. Wahai Muhammad, siapakah yang telah memancang gunung ganang di bumi ini? Rasulullah jawab sederhana, Allah. Wahai Muhammad, siapakah yang menghamparkan bumi ini? Rasulullah jawab sederhana, Allah. 3 soalan dia tanya sebelum tu. Siapa yang meninggikan langit? Siapa yang memancangkan gunung-gunung? Siapa yang menghamparkan bumi ini? 3 jawapan yang sama, Allah. Lalu soalan yang ketiga, dia bersumpah atas perkataan yang 3 tadi. Wahai Muhammad, dia guna perkataan tadi, demi Tuhan yang meninggikan langit, demi Tuhan yang memancangkan gunung ganang, demi Tuhan yang menghamparkan bumi ini, adakah engkau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kesekalian manusia? Itu soalan dia. Ya Allah, Allah yang suruh aku. Kemudian dia tanya soalan lain, tapi tidak disebutkan dalam tafsir tu. Cuma dia bertanya, dia sebut umum. Dia bertanyakan kepada Rasulullah tentang solat, dia tanya Nabi tentang puasa, dia tanya Nabi tentang zakat, dia tanya Nabi tentang haji. Tapi setiap pertanyaan beliau dimulai dengan ayat-ayat sumpah seperti hak awal tadi, dan Rasulullah juga menjawab benda yang sama. Dan akhirnya dia rumuskan apa? Dia rumuskan apa? Benarlah engkau, dan sesungguhnya engkau diutuskan oleh Tuhan yang benar, dan aku sesekali tidak akan menambahi atau mengurangi akan hal ini. Maksudnya apa yang aku dengar, aku tak akan tambah. Apa yang aku dengar dan bercakap dengan kamu, aku tak akan kurangi. Jadi berdasarkan dialog yang simple dan sederhana, hujah-hujah, dalil-dalil yang diberikan kepada Nabi, dia boleh menerima kebenaran Nabi Muhammad. Dia boleh terima, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok Nabi palsu, Musailamah contoh, mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul. Kita tengok percakapan Musailamah banding dengan Nabi, jauh beza. Akhlak Nabi dengan akhlak Musailamah, perangai Nabi dengan perangai Musailamah, wahyu yang dia dakwa terima dengan wahyu yang Nabi terima. Kan dia bacakan wahyu cerita pasal katak kan, kita bicara dah sebelum ni, cerita pasal gajah. Dengar wahyu dia pun tak ada balarah, tak ada seni. Orang dengar pun serabut, orang dengar pun nak muntah. Jadi pernah satu ketika bila dia ni kalah dan dia dah terbunuh, jadi orang hak mengikut dia sebelum ni kembali bertaubat pada zaman Saidina Abu Bakar. Jadi mereka mari jumpa Abu Bakar untuk menyatakan taubat mereka sebelum ni kerana ikut Musailamah si Nabi palsu ni. Jadi atas dasar tersebut Abu Bakar minta kepada mereka supaya membacakan balik wahyu-wahyu yang Musailamah pernah bacakan pada kamu. Apa puak-puak ni jawab? Tak payahlah, benda tu memalukan, menjelekkan bagi kami. Hak lepas tu lepaslah, tak payah nak dengar. Tapi Abu Bakar berkeras minta mereka bacakan juga wahyu-wahyu yang didakwa oleh Musailamah untuk didengar dan diketahui bagi orang yang belum pernah dengar sebelum ni. Bacalah, berat nak baca ni, malu kami apa semua. Tapi orang tak rajin dengar, orang tak pernah dengar, nak tengok. Dia pun baca. Last sekali Abu Bakar kata apa? Celakalah kamu. Sesungguhnya kamu ni tak ada otak ke? Kalau bahasa ayat kita, kamu ni tak ada otak ke? Ayat-ayat seperti ini hanya layak keluar daripada saya pun malas nak sebut perkataan tu, hanya layak keluar daripada tempat keluar najis ni. Kalau ayat-ayat macam Musailamah, itulah maksudnya. Dia kata lepas dengar tu, celakalah kamu ni macam tak ada otak lah, ikut secara membuta tuli. Ayat-ayat macam ni hanya layak keluar daripada lubang bontok atau lubang punggung tu. Sedikit mencarut lah nak abad benda tu. Allah tak padang langsung untuk kamu iktiraf dia Nabi palsu, nak anggap hak dia sebut ni wahyu. Orang-orang hak jenis bodoh, orang-orang hak jenis safih, tak ada akal je yang sanggup terima. Tu nak abad perbezaan. Dan yang kedua siapa? Allah sebut satu lagi, mereka yang mendustakan ayat Allah. Tu nak kait dengan siapa? Kait dengan orang yang Nabi dakwah tu lah. Satu tu perihal Nabi tu, Nabi tu kata dia tu Nabi kan. Tepat, cuma sini dia ada kelas dua benda.
Satu nak cerita Nabi Muhammad, Nabi yang sebenar. Satu lagi, siapa akan berlaku zalim sekiranya dia mengaku-ngaku jadi Nabi. Tapi yang kedua tu, orang yang mendustakan ayat Allah macam kafir musyrikin Mekah, macam kamu ni lah. Dah kebenaran dia, aku ni memang dilantik oleh Allah, Nabi yang sungguh-sungguh, wahyu aku terima pun daripada Allah, sungguh-sungguh bacakan pada kamu, tapi kamu tak mau dengar juga. Ni pun dianggap oleh Allah, di sisi Allah, orang yang zalim, orang yang buat anaya, orang yang jahat, tak mau terima ayat-ayat Allah, tak mau terima peringatan daripada Allah lantaran kerana tidak ada kesamaan dengan selera dan cita rasa kamu, tak ikut kecenderungan dan muyul kamu. Sebab tu kamu minta tukar tu, kamu minta mari kitab lain tu. Kamu mendustakan ayat Allah tu. Jadi mari terimalah sebagaimana yang datang daripada Allah. Tak payah nak tukar-tukar. Tapi jenis manusia ni, dia boleh tukar, dia boleh selewengkan Al-Quran. Kalau kita kata, nak seleweng macam mana Al-Quran ni? Al-Quran macam ni, senang ke nak seleweng? Dengan berjuta-juta dah orang hafaz Quran, dengan baris pun orang tahu dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim pun orang boleh detect. Agak-agak nak seleweng kok mana lagi Quran ni? Kalau kita baca ayat tertinggal pun, geng-geng tahfiz, tertinggal tu satu kalimah, orang boleh detect dah. Baris tak kena tu, orang boleh detect dah. Nak seleweng kok mana lagi? Satu-satunya yang boleh diselewengkan ialah bukan pada ayat, bukan pada baris, tapi pada pentafsirannya. Kita boleh seleweng. Jadi banyaklah tafsir-tafsir jenis orang baca ikut kepala otak dia. Sepatutnya kita menafsirkan Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain mengikut panduan daripada ulama-ulama terdahulu. Sebab Al-Quran ni ditafsirkan dengan apa? Ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah ataupun hadis Nabi. Al-Quran ni ditafsirkan dengan kata-kata sahabat, orang yang pernah belajar dengan Nabi. Al-Quran ini ditafsirkan dengan kata-kata tabi'in, orang-orang yang pernah belajar dengan sahabat Nabi. Ditafsirkan dengan menggunakan bahasa Arab yang sebenar, bahasa Arab yang bersesuaian, mengikut kaedah nahwu dan sorafnya, balaghahnya. Itu yang kita kena baca. Tapi bila kita baca, sikit pun tak keluar perkataan ulama-ulama muktabar. Contoh kata Saidina Abu Bakar ke, kata imam tu. Jadi kita mari baca habis ayat, pompang, hak kepala otak kita saja. Lepas tu kita pun adalah corner-corner, selewih-selewih. Ayat ni nampak zahir macam ni, ada batin dia, hak orang tak tahu, orang lain tak tahu. Jadi hang tahu tu mari mana? Kalau kata hak zahir ni sekurang-kurangnya, ni aku ambil daripada guru aku ni dalam kitab ni, imam ni kata macam ni, imam ni tafsir macam ni, ada benda. Hak hang nak syarah hak batin tu, hak kata orang lain tak tahu tu, tang mana hang ambil? Ni guru saya seorang saja tahu. Saya seorang tahu bahawa tafsir ni ada batin dia, hak tersirat. Biarlah dakwaan tu, tak apalah hang nak kata batin tu, tapi batin tu, tafsiran dia tu, tang mana hang ambil? Ni tak boleh tahu, ni peringkat tinggi, makrifat tinggi, macam-macam. Jadi benda tu dah dapat diselewengkan. Faham tak? Nak seleweng benda hak asas ni tak boleh. Ataupun dulu kes orang nak tambah beberapa surah kan, surah Al-Iman, surah Al-Wasayah, boleh detect terus dah. Jadi kita pun tak termakan dengan dakwah tersebut. Sebab kita tahu dah surah Al-Quran dah 114, tak lebih tak kurang, mari surah tu, mari surah ni, dengan ayat tu ayat ni, orang buat tak tahu ya. Jadi hak boleh diselewengkan ialah bentuk makna dia, bentuk tafsiran ayat dia, syarah bagi tu boleh diselewengkan. Itulah kita harus memahami tafsir Al-Quran dengan sebaik-baiknya mengikut acuan yang sebenar. Kemudian Allah sebut innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan berjaya, tidak akan beruntung orang-orang yang berdosa. Maksudnya apa? Atas dua benda tadi, mengaku-ngaku diri jadi nabi atau rasul palsu, tu pun berdosa, menolak ayat-ayat Allah, menafikan ayat-ayat Allah, membangkang ayat-ayat Allah, ataupun klausa dia berdusta atas ayat-ayat Allah pun satu dosa. Jadi Allah kata tak berjaya, tak beruntung pun orang yang buat dosa tersebut.
Kita tengoklah sejarah Musailamah. Berjaya tak hidup Musailamah? Berjaya tak? Boleh anggap berjaya tak Musailamah? Nak berjaya kok mana? Dia mati dibunuh. Patut ajaran dia ada legasi, ada warisan tak sampai hari ni? Oh, aku ni anak cucu keturunan Musailamah, Nabi palsu dululah. Ajaran dia terus tersebar, jutaan orang. Tak ada, tak berjaya pun. Patut hak kafir musyrikin Mekah hak mendustakan ayat Allah ni berjaya tak? Sebahagian besar hak lawan tu lingkup perang Badar lagi. Perang Uhud pula mati, perang Ahzab pula hilang. Tak ada legasi dan warisan tersebut. Tapi hak berjaya siapa? Hak sebenar. Nabi sebenar, Nabi Muhammad, dan wahyu sebenar yang datang daripada Allah yang terus kekal. Wahyu-wahyu palsu hak Musailamah baca duk mana? Tak ada siapa nak ambil tahu pun. Allah habaklah jelas. Tak akan berjaya, tak akan beruntung orang yang berdosa buat penipuan dan pendustaan terhadap Allah dan ayat-ayat dia. Nothing. Cannot brain lah kita kata. Senang. Boleh faham? Okey, saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan dua ayat yang kita baca pada malam ini dapat memberikan sedikit maklumat, ilmu, pengetahuan dan pencerahan berkaitan dengan ayat tersebut. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.